kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kelas, sebenarnya hari ini cikgu mau sambung faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Tapi sebelum tu cikgu mau terangkan sikit tentang fagositosis ya. Fagositosis ni adalah salah satu cara untuk ameba mendapatkan makanan. Fagositosis ni dia tidak ada bentuk yang tetap. Jadi bila ada makanan, tak kira lah apa-apa pun makanan tu, cytoplasma fagositosis ni dia akan bergerak ke arah makanan. Lepas tu bahagian cytoplasma yang diunjurkan, dia unjurkan maksudnya dia kasih ke depan dia punya cytoplasma tu untuk mengepung ataupun memerangkap makanan ni. Bahagian cytoplasma yang diunjurkan ke arah makanan ni kita panggil sebagai pseudopodium ataupun kaki palsu lah. Pseudopodium ya. Lepas tu makanan ni akan dikepung dan dia akan volkul makanan akan terbentuk lah. So makanan tu di dalam volkul makanan. Sebenarnya adalah satu lagi komponen di dalam cytoplasma ni yang kita panggil sebagai lysosom. Lysosom ni dia akan bercantum dengan volkul makanan dan dia akan merembeskan enzim yang kita panggil sebagai lysosom. So lysosom tu dia akan membantu pencernaan makanan ni lah. Bila makanan tu sudah dicerna, nutrien akan diserap oleh ameba. Macam itulah proses fagositosis. Fagositosis ni juga adalah cara yang digunakan oleh sel-sel darah putih dalam badan kita untuk membunuh benda asing ataupun benda-benda yang menyebabkan penyakit lah, ataupun mikroorganisma pun dibunuh oleh sel darah putih. Dengan cara itulah salah satu cara. Lepas tu kita tengok cara pembiakan virus. Kamu sudah baca kan? Cikgu suruh bacakan hari tu kan? Hang pula. Macam mana virus membiak? Sekarang ni famous sangat lah si virus ni kan? Yang dibagi contoh di sini, virus ni dia menyerang sel bakteria. Bakteria sebagai perumah lah, ini sebagai contoh. So virus tu dia akan melekat pada permukaan sel perumah dan dia akan suntik, dia akan injek dia punya bahan genetik ni, bahan DNA ni akan masuk ke dalam sel bakteria ataupun sel perumah lah. Kemudian bahan genetik ni akan ambil alih kawalan sel bakteria tu dan dia akan guna bahan-bahan yang ada di dalam sel ni untuk membina lapisan protein ataupun kapsid. So dia punya DNA tu akan ada di dalam sinilah, akan ada di dalam protein tu. Lepas tu DNA bakteria ni dia akan mereplikasi maksudnya daripada 1 jadi 2 jadi 4, so sampailah jadi beribu-ribu bakteria di dalam satu sel ni. Lepas tu nanti sel ni dia akan pecah. Bila dia pecah, virus yang beribu-ribu ni dia akan keluar dan dia akan serang sel-sel yang lain. Setiap satu, dapat bayangkan tu, dalam satu sel ni ada beribu-ribu bakteria kan. Bila dia pecah, katalah ada 1,000. So maksudnya setiap satu virus tu dia akan serang satu sel yang lain. So kalau di dalam ni ada 1,000, so dia akan serang 1,000 sel kan. Kemudian 1,000 sel tu di dalamnya nanti akan membiak virus. Ada beribu-ribu virus juga. Lepas tu setiap satu sel tu dia akan pecah, dia akan membebaskan beribu-ribu virus lagi. Dapat bayangkan betapa banyaknya dan betapa cepatnya virus tu membiak. Lepas tu virus ni dia tahan tau. Maksudnya dia tidak mudah dimusnahkan walaupun pada suhu yang tinggi ataupun pada keadaan suhu yang paling rendah yang tidak sesuai. Sebab virus ni dia akan
tetap dalam keadaan dormant. Kalau keadaan tu tidak sesuai untuk pertumbuhannya, dia akan tetap dalam keadaan begitulah. Dia tidak akan membiak. Okey, nanti kalau dia jumpa keadaan yang sesuai, baru dia akan membiak. Dia susah untuk dimusnahkanlah virusnya. Okey, seterusnya kita tengok faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, ada 5 faktor ya. Okey, tengok yang pertama adalah kelembapan. Kelembapan ni maksudnya kehadiran air lah. Okey. Kalau kamu rasa yang mana di mana mikroorganisma ni lebih suka tinggal, di tempat yang kering atau di tempat yang lembap. Kamu janganlah tulis dalam exam lebih suka tinggal. Maksudnya dia membiak dengan lebih baik di kawasan yang macam mana. Okey. Macam kita jugalah, kita perlu kepada air. So mikroorganisma ni dia akan tumbuh dengan lebih baik, dia akan membiak dengan lebih aktif di tempat yang kelembapannya tinggi. Okey. Kalau tempat tu kering, dia tidak boleh membiak. Sebab itu contohnya ikan kering, bilis tu kan sel-selnya tu kan kering sudah kan, tiada air, sebab tu dia tahan. Dia tahan lama. Makanan tu kita boleh simpan lama sebab mikroorganisma tidak dapat membiak. Kenapa mikroorganisma tidak dapat membiak dalam sel ikan kering? Sebab tidak ada air. Faham kan? Okey, lepas tu yang kedua, cahaya. Okey, keamatan cahaya ni dia bergantung kepada jenis mikroorganisma lah. Kalau mikroorganisma tu menjalankan fotosintesis, dia ada klorofil dan menjalankan fotosintesis. Contohnya alga kan, dia akan hidup di tempat yang ni lah, yang lebih tinggi keamatan cahayanya. Okey, berbanding tempat yang gelap. Tapi kalau mikroorganisma tu dia tidak menjalankan fotosintesis, dia akan membiak dengan lebih baik di tempat yang keamatan cahayanya rendah, maksudnya tempat yang gelap. Okey. Kemudian suhu. Okey, suhu ni kalau suhu terlampau tinggi, mikroorganisma tidak boleh hidup. Okey. Kenapa? Sebab bila suhu terlampau tinggi, protein mikroorganisma tu akan dimusnahkan. Kalau suhu terlampau rendah pun, mikroorganisma tidak boleh membiak. So, ada suhu yang optimum lah. Suhu yang optimum adalah 35 sehingga 40 darjah Celsius ya. 35 sehingga 40 darjah Celsius. Okey. So kalau kamu tengok ni, ini lebih kurang suhu badan kita tahu, 37. Okey, 37 tu paling optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma. Okey. Okey, so kalau ditanya dalam peperiksaan, kenapa suhu 37 darjah Celsius tu mikroorganisma membiak dengan sangat banyak? Kita tidak bolehlah jawab suhu badan kan, sebab bukannya mikroorganisma tu bukannya hidup di dalam badan kita sahaja, di tempat lain pun dia hidup kan. So, kita kena jawab suhu 37 darjah Celsius adalah suhu yang paling optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma. Ataupun suhu 37 darjah Celsius adalah suhu yang paling sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Okey, yang keempat ialah nilai pH. Okey, nilai pH ni nilai keasidan dan kealkalian lah. So, kalau 7 tu adalah neutral. Lebih daripada 7 itu berasid. Paling besar adalah 14 kan. 14 ni alkali. Okey, 14 ni adalah alkali yang sangat kuat, dan kalau asid dia semakin kecil lah. Semakin kecil nilai pH tu semakin tinggi keasidannya. So, bila dalam keadaan berasid atau beralkali, mikroorganisma ni dia tidak akan dapat membiak, dia akan matilah. Dan nilai pH yang sesuai adalah neutral. Okey. Okey, yang terakhir adalah nutrien. Okey, mikroorganisma ni sama jugalah macam kita. Dia perlu nutrien, dia perlu makanan. So, mikroorganisma ni akan membiak dengan lebih baik. Okey, di kawasan yang ada nutrien, yang nutriennya lebih banyak. Okey. Kalau tempat tu tidak ada nutrien, mikroorganisma tidak boleh hidup, tidak boleh membiak. Okey, tapi kalau ada nutrien, tapi faktor-faktor lain
faktor-faktor lain tu tidak sesuai, bakteria tu ataupun mikroorganisma tu dia tidak akan membiak di situ jugalah. Contohnya kalau tempat tu ada banyak nutrien tapi di bawah cahaya matahari yang sangat terik kan, mikroorganisma tu contohnya bakteria, kulat, dia tidak akan tumbuh di situlah sebab keamatan cahaya itu tidak sesuai. Okey, so ini adalah 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma: kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH dan nutrien. So itu sahaja untuk hari ini. Nanti cikgu akan send di grup video tentang eksperimen. Kamu kena tengok video itu. Selepas tengok video ni, kamu tengok video eksperimen tu dan kamu kena jawab soalan eksperimen di dalam modulnya. Nanti cikgu maklumkan muka surat berapa. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.